Assalamualaikum, salam satu Nusantara. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah dalam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu Maas Kamlun menentang pemerintahan Filipina. Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Namanya Haji Kamlun, dilahirkan di Luok, Sulu. Nama lainnya adalah Maas Kamlun atau Datuk Haji Kamlun, daripada pertubuhan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara. Datuk Haji Kamlun, juga dikenal sebagai Maas Kamlun, adalah seorang tausug yang berperang selama Perang Dunia Kedua, dan setelah itu melakukan pemberontakannya sendiri terhadap pemerintahan Filipina di bawah Presiden Elpidio Quirino dan Ramos Magsaysay. Dia dianggap sebagai pahlawan rakyat di kalangan orang tausug. Pada tahun 1948, dimulai dengan kumpulan inti yang terdiri dari dua anggota. Kamlun melancarkan pemberontakan untuk membersihkan isu reformasi tanah, menggulingkan pemerintah Filipina, dan menegaskan kedaulatan Kesultanan Sulu dan Borneo Utara atas tausug. Akhirnya, dengan kempen anti-Filipinanya mendapat daya tarikan, pengikut Kamlun bertambah menjadi 100 anggota, bersenjata terutamanya dengan M1918 Browning Automatic Rifle dan pelbagai senapang jipun dari perang. Kumpulan ini terkenal dengan penghapusan Batalion Infanteri ke-7 Unit Veteran Perang Korea yang disebut Ninita. Graviti ancaman Kamlun mengegarkan Republik yang baru merdeka kerana secara serentak menangani ancaman dalaman lain seperti Gerakan Komunis Huk Balahap. Sementara itu, pemerintah Filipina mencerca nama Kamlun dengan menjenamakannya sebagai penyamun, penjenayah, dan pemberontak, antara lain untuk mencemarkan imej dan reputasinya di kalangan masyarakat. Selepas penyerahannya, Kamlun bertemu dengan Presiden Ramon Magsaysay pada bulan Julai 1952. Lebih dari 5,000 tentera yang disokong oleh kereta kebal, pesawat udara, dan angkatan laut dikerahkan untuk mengusir Kamlun. Kali ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan Ramon Magsaysay. Pada 31 Julai tahun yang sama, Kamlun menyerah bukan kerana serangan yang terjadi, tetapi sebagai tindak balas kepada pertemuan rahsia Magsaysay dengannya di Sulu. Pada masa itu, Kamlun memiliki sekitar 300 pahlawan bersamanya dan dianggap sebagai ancaman kedua terbesar bagi Filipina di sebelah Huk Balahap. Namun, para pemerhati dengan cepat menilai tindakan Kamlun sebagai ejekan. Kemungkinan akan melegakan pertempuran. Presiden Elpidio Quirino sendiri menolak segala tuntutan bahawa dia berjabat tangan dengan Kamlun sebagai akibat penyerahan diri itu. Keraguan ini dapat dibenarkan ketika pada bulan Ogos 1952, seminggu setelah penyerahannya, Kamlun kembali untuk meneruskan pemberontakannya, dan pasukan Filipina kembali ke Sulu untuk melawan pasukannya. Pertempuran yang dihasilkan menyebabkan 20 korban di pihak Kamlun. Beberapa bulan kemudian, pada bulan November, Kamlun sekali lagi menyerah dengan 23 anak buahnya. Mereka disebitkan dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tidak lama kemudian, Kamlun keluar lagi untuk meneruskan pemberontakannya.
Kitaran ini akan berlanjutan hingga 24 September 1955 ketika Kamlun menyerahkan penyerahan tanpa syarat setelah bertempur dengan divisi infanteri kedua Sulu Air Test Group SETEG yang terdiri daripada skuadron fighter ke-6 dan ke-7 dan sebuah kapal perang tentera laut Filipina yang menelan belanja 190 orang pejuangnya. Keseluruhan kempen selama 7 tahun menelan belanja kerajaan 185 juta, yaitu Amerika Syarikat 985 juta pada angka 2019. Tuduhan awal Kamlun ditegakkan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Syarat yang ditandatangani oleh Kamlun yang menyatakan bahwa penyerahannya tidak sepenuhnya tanpa syarat kerana ada janji pembebasan bersyarat. Namun pemerintah Filipina menentang dengan justifikasi bahwa Kamlun tidak dijanjikan apa-apa selain pengampunan separa. Oleh kerana dia telah melanggar syarat pengampunannya, dia dibatalkan kelayakannya. Syarat itu termasuk laporan bulanan dari Kamlun ke Constabulary Filipina, bantuannya untuk penyerahan pemberontak dan senjata api di daerah Sulu, dan izinnya untuk dikunjungi secara berkala oleh pihak berkuasa dari pemerintah Filipina. Di antara mereka yang berusaha membebaskannya adalah Nur Miswari yang kemudian menjadi pengurusi Barisan Pembebasan Nasional Moro. Bagi mereka yang terselamat dari pemberontakan dan mereka yang akan mengikuti jalan pemberontakan Moro, Kamlun yang semakin tua dipandang sebagai pelopor dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Dia akhirnya diberi pengampunan oleh Presiden Ferdinand Marcos.